Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Istiadat angkat sumpah Menteri Besar Perak baharu hanya akan dilaksanakan selepas Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yakin senarai nama calon yang dipersembahkan memiliki majoriti mudah sokongan Ahli DUN. Perkara itu dimaklumkan Ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Anwar Zaini. Hingga Yang Mulia diperkenan yakin sudah ada mana-mana pihak yang mempunyai majoriti mudah, barulah istiadat akad sumpah boleh dilaksanakan. Oleh kerana itu, Yang Mulia belum dapat diyakinkan oleh mana-mana pihak. Kita akan tunggu sampai mereka telah bersedia dengan meyakinkan Yang Mulia dan Yang Mulia berpuas hati sudah ada majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan. Setakat ini, Sultan Nazrin belum memperkenan senarai nama calon Menteri Besar baharu yang dipersembahkan kepada baginda. Sementara itu, Mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN malam tadi tidak membuat sebarang keputusan berhubung situasi politik di Perak walaupun kemelut itu ada dibincangkan. Bendahari Agungnya Datuk Seri Hishamuddin Hussein ditemui media berkata mesyuarat hanya membincangkan hal-hal berkaitan parti komponen BN. Ini termasuk isu berkaitan hala 7 BN berdepan pilihan raya akan datang. Berhubung situasi di Perak, bagaimanapun beliau menjelaskan perkara itu tidak dibincangkan secara terperinci. The Perak issue has played its course. That one you have to wait and see what comes out from the leadership of each party. It was not discussed in detail today. Malaysia, Australia komited menyediakan fasiliti perubatan dan vaksin yang selamat menerusi perkongsian penyelidikan dan pembangunan saintifik secara bersama. Jalinan kerjasama itu bagi mengurangkan impak terhadap kesihatan, sosial dan ekonomi serantau akibat pandemik COVID-19. Satu kenyataan bersama, Kementerian Luar Malaysia dan Australia berpandangan dunia perlu menyelaraskan satu tindak balas secara bersama dalam usaha memulihkan situasi semasa semua negara yang terjejas. Perkara itu dibincangkan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Senator Maris Payne menerusi mesyuarat Kementerian Luar kali ketiga yang diadakan secara maya. Dalam pada itu, Datuk Seri Hishamuddin menyambut baik bantuan bernilai $500 juta di bawah inisiatif vaksin serantau dan keselamatan kesihatan Australia untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Selain itu, kedua-dua negara akan terus mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan ekonomi dan melahirkan peluang pekerjaan. Kes positif COVID-19 semalam 1,012 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 75,306 kes. 4 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 388 kes, manakala 2 kluster baru wabak COVID-19 dikenal pasti semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster seruling melibatkan daerah Klang, Hulu Selangor dan Petaling di Negeri Selangor. Sejumlah 2,267 individu telah disaring dengan 109 kes telah dikesan positif COVID-19. Sementara kluster kedua pula adalah kluster Tapak Bina Darul melibatkan daerah Titiwang Seceras dan Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, daerah Petaling, Sepang, Kuala Langat dan Kelang di Negeri Selangor serta daerah Seremban di Negeri Sembilan. 240 individu telah disaring dengan 14 kes positif COVID-19. Sementara itu, pematuhan penduduk di kawasan yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Ipoh berada pada tahap yang baik. Ketua Polis Ipoh ACP A. Asmadi Abdul Aziz berkata, semua penduduk memberikan kerjasama sepenuhnya dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Pemantauan terus dijalankan oleh pihaknya dengan kerjasama daripada agensi lain seperti Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Kita mengambil
iktibar daripada kawasan Meru 2C itulah, bahawa kepada semua penduduk Pinji Mewah dan juga Kelabang Jaya, bahawa semuanya terletak kepada diri penduduk sendiri, bahawa sekiranya keadaan penularan ini dapat berkurangan dalam masa tempoh yang ditetapkan ataupun lebih awal, kemungkinan mereka dapat keputusan yang seperti mana yang berlaku di Meru 2C itu. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan daripada kaki tangan RTM Perak di kawasan Zon B Taman Pinji Mewah dan Zon A Taman Kelabang Jaya Ipoh. Kedua-dua kawasan tersebut dilaksanakan PKPD selama 14 hari bermula 1 hingga 14 Disember. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Pembuangan air kolam ternakan ikan keli secara haram dikenal pasti punca pencemaran bau yang mengakibatkan loji rawatan air LRA Rantau Panjang dan LRA Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 terpaksa dihenti tugas. Sekaligus menyebabkan hampir 900,000 akaun pengguna terjejas. Wartawan Firdaus Mokhtar melaporkan. Sebaik menerima maklumat, RTM terus bergegas ke lokasi bersama skuad Pantas Lembaga Urus Air Selangor, LUAS, PDRM, Majlis Daerah Hulu Selangor dan Jabatan Alam Sekitar. Turut serta pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Pelancongan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Selangor, Hi Loi Sian. Perjalanan ke kolam ikan keli ini sejauh 8.7 km melalui laluan berliku memakan masa hampir setengah jam dari LRA Rantau Panjang, Rawang. Terdapat 57 kolam ikan keli kesemuanya milik Pinang Kasturi di kawasan seluas 46.1 hektar yang beroperasi tanpa lesen sejak 2004 dengan pajakan 99 tahun. Setelah diperiksa, didapati salah satu kolam melepaskan air kotor ke Sungai Selangor bagi tujuan pengeringan kolam untuk mengurangkan bau sejak 7 hari yang lalu. Bagaimanapun, pemilik kolam menafikannya. Dia memang menafikan. Dia menafi kata dia ada buat treatment sebelum dia buangkan air itu dicari. Dia kata tak ada. Dia memang menafikan. Tapi semalam pagi ni kita dapati memang ada dicas terus ke Sungai Selangor. LUAS memberikan kelonggaran tempoh kepada pemilik kolam untuk memindahkan ikan keli di kesemua kolam yang dianggarkan 400 hingga 600,000 ekor satu kolam. LUAS akan membuka kertas siasatan di mana kita akan merujuk kepada Seksyen 79 Akta yang kita baru lulus di Sidang Dewan Negeri, iaitu kalau disabit kesalahan, premis tu, tuan punya premis akan dihadap ke mahkamah dengan hukuman minimum 200,000, maksimum 1 juta. Dan juga dipenjara tidak kurang 3 tahun. Dan atau kedua sekali lah. Permis terlibat akan ditutup dan disita serta-merta serta bakal dirobohkan oleh Majlis Daerah Hulu Selangor. Laporan Firdaus Mokhtar untuk Berita RTM. Baiklah, ini pula susulan kenaikan harga bawang merah yang diimport dari India secara mendadak naik kebelakangan ini. Kru RTM turun padang meninjau keadaan itu. Hasil tinjauan di padang Pasar Besar Seremban mendapati harga bawang merah India kini dijual di antara 8 hingga RM18 sekilogram. Kebanyakan peniaga yang ditemui berkata mereka tidak mempunyai stok bawang merah India berikutan bekalan yang sukar didapati selain harganya yang mahal berbanding sebelum ini. Buat masa sekarang ni tak ada jual bawang India ni. Harga tu tak menepati lah. Mahal. Bezo tu memang banyaklah bawang India ni. Yang kecil adalah RM20 sekilo. Yang besar jual RM8. Itu stok sampai itu terlampau tinggi.
kita tak boleh nak jual. Jual separuh, rugi separuh. Itu pasal kita pun tak pakai dulu lah, tak jual dulu lah. Harga dia tinggi sangat. Orang nak beli pun 2 kali fikir. Itu pasal lah. Sementara itu, pelanggan yang ditemui bertindak bijak dengan mengambil inisiatif membeli bawang merah yang diimport dari negara lain seperti Pakistan, China dan Thailand. Difficult lah, tak boleh cari kan bawang India. So, and also the price dah naik dah. Dalam RM6 lah macam tu. Dalam RM6 sekilo. Tapi sekarang, sekarang tak boleh dapat dah pun. Tapi bawang lain diorang jual RM8, RM9. Untuk time masak harian tu, ni kadang kalau dapat carilah, kena pilih ke mahal ke, sikit je mahal lah, tak banyak mahal pun. Terpaksa ambil lah sebab nak masak kan, dah biasa dengan bawang ni. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman memberitahu hasil pemantauan agresif pasukan penguatkuasa dan pegawai pemantau harga di pelbagai peringkat termasuk pembekal, pemborong dan peruncit, memang terdapat peningkatan harga bawang tersebut. Sehingga 5 Disember 2020, Alhamdulillah, KPDN HEP Negeri Sembilan kita tidak ada lagi menerima sebarang aduan daripada pengguna mengenai bekalan, bekalan bawang ataupun apa-apa aduan mengenai kenaikan harga yang tidak munasabah. Kita tak ada lagi lah dapat aduan tu ya. Kenaikan mencecah hingga RM18 sekilogram berbanding RM3 dipercayai disebabkan pengeluarannya yang merosot, ekoran banjir dan larangan ekspor oleh negara itu. Aktiviti kempen Beli Barangan Malaysia KBBM dan program Jualan Malaysia PJM selain program Jelajah Franchise 2020 akan diperhebat susulan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di beberapa negeri. Menerusi satu kenyataan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, penamatan PKPD dan kebenaran rentas daerah dan negeri memberi peluang kepada sektor perniagaan dibuka semula sekaligus merancangkan aktiviti ekonomi domestik. KPDN HEP kini giat menggandakan usaha mempromosi KBBM dan PJM yang dilancarkan Julai lalu melalui media massa dan media sosial. Ia sebagai suntikan semangat kepada usahawan serta pengeluar untuk menghasilkan lebih banyak produk berkualiti pada harga berpatutan. Siri animasi Upin dan Ipin Barang Baik, Barang Kita episod 14 antara pendekatan inovatif kementerian dalam melakukan promosi. Siri animasi itu merekodkan lebih 5 juta tontonan sejak mula disiarkan di YouTube minggu lepas. Selain itu, semua pejabat KPDN HEP negeri akan menggerakkan inisiatif serupa bagi kempen kembali ke sekolah 2021. Kementerian juga sedang mengatur pelan tindakan bagi kes Tribunal Pengguna Malaysia yang tertangguh selain mengambil banyak pendekatan yang memudahkan proses perniagaan pelbagai sektor. Datuk Seri Alexander turut memberi jaminan pemantauan dan pemeriksaan ke atas premis perniagaan terus dilaksana bagi mengelak salah laku peniaga. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah melaksanakan pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku di seluruh negara bagi mengelak aktiviti kartel daging import haram. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, siasatan awal terhadap gudang di Senai yang didakwa terbabit dalam kegiatan kartel dan penipuan logo halal tidak menemui daging babi. Bagaimanapun ujarnya, pegawai penyiasat masih dalam proses mengumpul bukti menerusi keterangan saksi selain mendapatkan maklumat dan dokumen daripada agensi berkenaan. Tindakan awal kerajaan untuk menangani isu ini adalah dengan mengeluarkan arahan kepada pejabat KPDN HEP seluruh negara pada 4 Disember 2020 untuk menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan terhadap peruncit, pemborong dan pengedar produk daging sejuk beku. Pemeriksaan dijalankan secara bersepadu dengan agensi lain khususnya dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Bermula dari 4 hingga 6 Disember 2020, sejumlah
128 premis telah diperiksa dan tiada tindakan kes diambil selain kes awal di Johor itu. Kes akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya selepas siasatan selesai untuk tindakan selanjutnya. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Beberapa aspek penting berhubung cadangan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyelesaikan isu yang dikaitkan dengan tabung haji TH masih diteliti. Ia termasuk perkara perundangan dan kaedah pelaksanaannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pertimbangan mengenai kewajaran penubuhan RCITH perlu dibuat secara menyeluruh bagi memastikan penubuhan Suruhanjaya itu mencapai matlamatnya. Segala yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan niat suci untuk mencari titik penyelesaian yang boleh diterima semua pihak serta paling penting untuk memastikan segala urus tadbir TH menepati kepentingannya sebagai institusi milik umat Islam di negara ini, insya-Allah. Saya mohon ahli-ahli yang berhormat dapat memberikan sepenuh kepercayaan kepada kerajaan untuk memelihara kesucian institusi umat Islam ini. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Cadangan penubuhan RCITH telah dibincangkan Jemaah Menteri pada 18 Ogos lalu selari pendirian kerajaan bahawa suatu badan bebas dan berautoriti perlu diwujudkan untuk meneliti serta menilai transaksi institusi tersebut. 89% pengamal undang-undang mahu buli siber dikategorikan sebagai kesalahan jenayah. Dapatan peratusan itu adalah melalui soal selidik berkaitan buli siber yang dijalankan Universiti Multimedia MMU sejak Julai lalu. Namun demikian, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, ia merupakan hasil kajian peringkat awal sebelum kerajaan menggubal akta berkaitan. Berdasarkan soal selidik yang melibatkan 409 responden itu, 74% pengamal undang-undang menyatakan keperluan untuk diwujudkan satu mahkamah khas berkaitan buli siber. Manakala 89.3% orang awam berpendapat terdapat keperluan untuk mewujudkan akta baharu khas golongan itu. Tambahnya, dapatan berkenaan sangat mustahak kerana ia memberi gambaran perasaan masyarakat dan pengamal undang-undang berkenaan buli siber sebagai jenayah yang serius. Pokok pangkalnya, kita berharap laporan yang penuh dan lengkap dapat disiapkan pada 31 hari bulan Januari tahun 2021. Apabila laporan itu lengkap, langkah yang berikutnya ialah untuk kerajaan membuat dasar. Dan setelah ada dasar, maka akan dibuatlah sama ada pembinaan undang-undang atau menggubal undang-undang baru dan sebagainya. Beliau bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan cadangan akta anti buli siber di kementeriannya di Putrajaya. Sindiket seludup dadah ke Indonesia tumpas. Syabu seberat 31.25 kg bernilai 1.4 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kota Tinggi Johor. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, sindiket itu aktif sejak Mac lalu dengan menyembunyikan dadah di dalam tong minyak dan menggunakan bot untuk ke Indonesia melalui pengerang Kota Tinggi. 3 ahli sindiket berusia antara 33 hingga 46 tahun turut ditahan dalam 2 serbuan berasingan pada Ahad dan awal pagi semalam di Batu Layar dan Bandar Penawar Kota Tinggi. 2 daripada suspek positif dadah dan mempunyai rekod jenayah. Sepatutnya pun dadah ni dihantar pada dalam bulan 3, bulan 4 itu sebab PKP. So jadi kita punya kawalan sempadan, kawalan perayaan kita ketat. Jadi itu yang diorang terpaksa tangguhkan. Sehinggalah mereka cuba untuk menghantar pada 6 bulan yang kita dapat maklumat dan kita buat serbuan.
Kesemua suspek direman sehingga 13 Disember bagi membantu siasatan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang Januari hingga 6 Disember lalu, Polis Johor berjaya merampas 2.68 tan dadah bernilai lebih 31.07 juta ringgit serta menangkap 18,133 orang kerana pelbagai kesalahan dadah. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Beralih ke perkembangan sukan. Allowance atlet dan gaji jurulatih negara tetap dibayar seperti biasa biarpun negara ketika ini sedang dilanda pandemik COVID-19. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, kebajikan atlet dan jurulatih tetap dijaga dengan beberapa kemudahan turut ditawarkan. Atlet yang menjalani program latihan sepenuh masa ditawarkan pakej latihan yang meliputi allowance latihan bulanan, kemudahan makan dan penginapan, pertandingan secara dalam talian atau simulasi, peralatan latihan selain kepakaran jurulatih serta perkhidmatan sains dan perubatan sukan. Datuk Seri Rizal berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada sidang Parlimen di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, beliau berkata, walaupun latihan harian dilaksanakan sepenuh masa, atlet masih lagi tidak dapat menyertai kejohanan antarabangsa susulan ditangguh atau dibatalkan. Majlis Sukan Negara MSN bersama-sama Persatuan Sukan Kebangsaan PSK dan Institut Sukan Negara ISN menganjurkan pertandingan dalaman secara tertutup bagi memastikan prestasi atlet dapat dinilai dan dipertingkat. Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH memutuskan untuk menambah satu kota pasukan untuk benua Asia bagi kejohanan Piala Dunia Wanita dan Lelaki pada 2022 dan 2023. Terdahulu, FIH hanya memperuntukkan 3 kota sahaja bagi negara daripada benua Asia untuk menyertai Piala Dunia. Ketua Jurulatih Skuad Hoki Lelaki Kebangsaan Arul Selvaraj dalam sebuah kenyataan yang dikeluarkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM memuji keputusan badan induk itu memandangkan tidak banyak kejohanan dapat dijalankan berikutan pandemik COVID-19. Beliau juga yakin setiap negara di Asia kini akan mengeluarkan peluang itu bagi meningkatkan prestasi pasukan masing-masing dalam keadaan sukar mendapatkan pertandingan kompetitif. Arul dalam masa sama turut mengingatkan para pemain untuk memberikan aksi terbaik pada kejohanan Liga Hoki Malaysia tahun hadapan yang akan menjadi penilaian kepadanya sebelum menyertai kejohanan trofi juara-juara Asia di Bangladesh pada Mac 2021.
Kisah di warung bapa teman dekat kampung Sungai Rokam. Tercetusnya peristiwa angkara virus corona. Cik, masuk. Kau naik berapa? Baby, cepat pakai masuk. Orang dah sampai. Sekarang tak pasal kita kena saman. Dah sampai kedai. Alamak. Kau scan lah. Alah aku nak scan. Kita buat scan boleh? Mana boleh? Kau ni. Kau tengok muka macam tu. Berani kau tak scan? Scan. Okey, bawa. Okey. Kati, you tengok dia orang tu. Apalah dia orang ni? Nak scam MySejahtera pun malas. Itu dia orang ingat COVID-19 ni macam demam biasa je kot. Hei. Diorang lama betul lepak kat sini. Apa agak digosip tu? Diorang ni selagi kedai bapak aku ni tak tutup, selagi itulah duduk kat sini, duduk melepak bersembang. Aku pun tak faham. Itulah yang aku tengok tadi tu. Diorang ni membawang mengalahkan kita orang perempuan ni. Apalah diorang gosipkan tu? Entah sahih ke tak sahih berita diorang nak kongsikan tu. Agaknya budak-budak macam ni tak ada kesedaran tau. Kalau salah sebar berita boleh tindakan tau. Ingat ya, tak pasti jangan kongsi. Baby! என்ன dia? Hai, ya. Inilah norma baru kita semua. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.